Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we want to present about wakaf. First of all, I want to introduce my group members. My name is Nur Syafiqah binti Johari. My matric number is 17 DIB 19 F9007 as a first presenter. Okay, my name is Wana Izzati binti Musa, matrix number 17 DIB 19F1031 as a second presenter. I am Nurul Rafida binti Sadar Eliza Mustari, F1029 as last presenter. First is about definition of wakaf. Definition of wakaf menurut dari segi bahasa, dia bermaksud menghentikan, mencegah, menahan atau menghalangi. Manakala dari segi istilah, dia bermaksud penyerahan harta yang tidak boleh ditarik balik atau menyerahkan hartanya dalam bentuk amal dengan tujuan untuk dapat pahala. Second is about type of wakaf. Type of wakaf, first is wakaf al-ahli, iaitu family wakaf. Wakaf for immediate family members that include children, grandchildren. Maksudnya wakaf ni hanya untuk ahli keluarga je, untuk anak-anak, untuk cucu, untuk keluarga. Second is about wakaf al-khairi, charitable wakaf. Wakaf ni hanya untuk charity. Wakaf ni terbagi kepada dua, iaitu general wakaf dan specific wakaf. General wakaf is wealth that can be used for any legal activity that benefit the community. Maksud dia wakaf ni untuk kekayaan yang dapat digunakan oleh pemberi untuk sebarang aktiviti undang-undang yang menguntungkan masyarakat. Yang kedua adalah specific wakaf. Specific by given to be used for specific purpose and function. Maksud dia wakaf ni dia dah tentukan. Wakaf ni wakaf khusus yang ditentukan fungsi tertentu. Macam contoh, kita bagi tanah untuk buat masjid, untuk buat sekolah, untuk buat rumah. Macam tu. Next is pillars of wakaf. First, wakif. Second, mawakuf. Third, mawakuf alaih. And fourth, sirah. Wakif ni adalah orang yang memberi wakaf. Yang kedua adalah orang yang memberi wakaf ni dia kenalah berfikiran waras. Dia mestilah balik. Harta dia penuh yang ingin digunakan. Harta dia tu milik dia sendiri. Pilihan dia sama ada nak pilihan dia sendiri untuk dia memberikan wakaf itu bukan atas sebab paksaan. Yang kedua adalah mawakuf. Mawakuf ni adalah harta yang ingin diwakafkan. Harta dia mestilah bernilai dan harta tu mesti milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Yang ketiga, mawakuf alaih, iaitu penerima wakaf. Orang yang menerima tu adalah dia dapat terima dengan hati yang terbuka, dia tak boleh nak komplain apa-apa, dia kena terima je. Yang keempat adalah sirah, iaitu statement of wakaf. Penyataan wakaf ni dia boleh buat secara lisan ataupun secara bertulis. Dia kena ataupun gerak isyarat. Melalui pengucapan yang sama, ada sirah dan juga kinayah. Next about condition of wakif. First, dia mestilah balik. Dia kena own the property, harta milik dia sendiri. Dia mestilah free. The freedom to use the property. Dia boleh gunakan harta dia sesuka hati. Sen iaitu waras. Dia hendaklah berfikiran waras dan dia adalah self-willingness. Dia kebebasan untuk menggunakan harta sendiri untuk kesediaan diri dia sendiri. Next, I want to pass to the second presenter. Maya. I will explain about current issue. Okay, the first issue is
Problem in the interpretation of the using of wakaf. For example, almost all wakaf properties are used to breed mosque. Maksud kat sini, isu pertama ni adalah masalah dalam penafsiran penggunaan wakaf berdasarkan pendapat ulama. Contoh dia, hampir semua harta wakaf digunakan untuk mendirikan masjid dan ini berpunca daripada fahaman konsep penggunaannya untuk ibadat khusus saja, maksud dia fardu ain. Tetapi penggunaan dia ni adalah luas merangkumi ibadat fardu ain dan fardu kifayah. Okay, next, suggestion of the issue. Yang pertama, mengikut mazhab Syafi'i dan Maliki. Imam Syafi'i dan Maliki telah menetapkan syarat-syarat yang tegas dan jelas untuk melakukan perubahan terhadap harta wakaf. Seperti harta wakaf tersebut tidak boleh diwarisi, dihibahkan atau dijual beli. Melainkan harta tersebut itu tidak lagi berfungsi untuk memenuhi tujuan akad wakaf yang asal. Okey, mereka juga berpendapat harta tetap seperti rumah dan tanah juga mestilah dibekalkan dalam bentuk asal sebagaimana yang dikehendaki oleh pewakaf itu sendiri. Okey, suggestion yang kedua, mengikut mazhab Imam Hanafi. Pendapat mazhab Imam Hanafi meletakkan syarat lebih longgar dalam melakukan perubahan terhadap harta wakaf, seperti mengharuskan perubahan dalam kebanyakan keadaan selama mana perubahan itu mendatangkan maslahah, iaitu mendatangkan manfaat. Perubahan itu diputuskan oleh pewakaf itu sendiri, wakil atau hakim. Harta tersebut adalah harta tetap atau harta boleh alih ataupun harta itu tidak lagi beroperasi. Okey, antara syarat melakukan perubahan ialah yang pertama, harta wakaf itu mestilah tidak boleh memberi manfaat secara menyeluruh. Harta wakaf itu tidak berkembang atau subur walaupun diusahakan. Penjualan yang dilakukan mestilah bukan secara penipuan. Harta itu mestilah bukan dalam bentuk kewangan. Okey, seterusnya, opinion. Lack of a clearer explanation to the community that the wakaf property is not only for special worship fardu ain, iaitu kurangnya penjelasan yang lebih jelas kepada masyarakat bahawa harta wakaf ni bukannya untuk ibadah khusus je, macam ibadah khusus je ibadah fardu ain. Sedangkan konsep ibadah ni luas, dia merangkumi fardu ain dan fardu kifayah. Oleh itu, harta yang menjadi wakaf juga dapat digunakan untuk ibadah fardu kifayah. Next, I will pass to the last presenter. The second issue is problem of Baitul Mal administration that need to reevaluate the administration of the institution in forming an efficient and systematic wakaf property management system. Isu kedua ni berkaitan dengan masalah pentadbiran Baitul Mal yang merupakan institusi yang mengawal selia harta wakaf perlu kepada penilaian semula pentadbiran dalam membentuk satu sistem pengurusan harta wakaf yang cekap dan sistematik. Seterusnya adalah suggestion. Cadangan yang pertama, mewujudkan rantaian wakaf antara Baitul Mal setiap negeri. Oleh itu perlu diwujudkan satu jawatan kuasa peringkat persekutuan yang berperanan menguruskan maklumat dan laporan yang diterima oleh setiap negeri berkaitan wakaf. Jawatan kuasa ini juga membuat analisis mengenai pembangunan ekonomi umat Islam secara keseluruhannya dan peluang pelaburan terhadap harta wakaf yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dari segi ekonomi. Jawatan kuasa juga menyelaras perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf antara negeri. Cadangan yang kedua, membentuk satu sistem maklumat bersepadu menggunakan kemudahan ICT supaya pentadbiran menjadi lebih cekap dan berkesan. Salah satu strategi ialah mewujudkan sistem pangkalan data institusi wakaf di Malaysia. Segala maklumat disimpan di dalam komputer secara teratur dan terancang, merangkumi lokasi, status sama ada tanah wakaf tersebut telah dimajukan atau terbiar, perancangan, berapa hasil kutipan yang telah berjaya dibuat, sama ada hasil perniagaan atau pertanian atau hasil yang lain, serta apakah masalah yang menghalang pembangunan tanah wakaf tersebut. Next, opinion. Setakat ini, pelaksanaan konsep Baitul Mal menunjukkan penyempitan fungsi dan peranan dalam perekonomian umat Islam di negara Malaysia.
Hakikatnya, ia masih jauh menyimpang dari konsep pelaksanaan Baitul Mal yang sebenar, sebagaimana konsep Baitul Mal di zaman kegemilangan pemerintahan Islam. Namun begitu, sememangnya wujud perbezaan ketara di antara dua zaman tersebut dari segi persekitaran perekonomian. Akan tetapi, pelaksanaan konsep Baitul Mal ini pada masa sekarang sebenarnya sangat lemah dan berkeupayaan untuk diperbaiki pentadbirannya. Seterusnya, conclusion. Wakaf has proven to be valuable to individuals, both the contributors as well as the beneficiaries, organizations, communities, and governments. Wakaf is easy for anyone and everyone to take part in. It is hoped that the mindset of the general Muslim public will change from thinking Wakaf is for elite to Wakaf is for everyone. With the Wakaf Channel platform, people nowadays have the means to contribute to Wakaf projects in a secure, transparent, and efficient manner, and get rewarded for helping people in distress, as well as for contributing towards the development of communities and the economy. So that's all from us. Thank you.